Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung sesi pembelajaran kita dengan topik seterusnya iaitu liberalisasi perdagangan, blok ekonomi dan juga perjanjian perdagangan. Jadi sebelum kita lihat dengan lebih lanjut topik-topik tersebut, mari kita lihat apakah objektif pembelajaran untuk hari ini. Jadi di akhir pembelajaran murid akan dapat yang pertama menerangkan maksud liberalisasi perdagangan. Yang kedua, menjelaskan kelebihan dan kekurangan liberalisasi perdagangan. Yang ketiga, menerangkan maksud blok ekonomi. Yang keempat, menerangkan maksud perjanjian perdagangan. Yang kelima, menjelaskan kesan positif blok ekonomi dan perjanjian perdagangan. Manakala akhir sekali menjelaskan kesan negatif blok ekonomi dan perjanjian perdagangan. Baiklah, kita lihat terlebih dahulu apakah itu liberalisasi perdagangan. Jadi liberalisasi perdagangan ini bermaksud tiada syarat pegangan atau sekatan dalam hubungan perdagangan antara sesebuah negara dengan negara yang lain. Kalau sebelum ni kita buat kerjasama antara dua buah negara, ada banyak sekatan, ada banyak perjanjian yang perlu dibuat. Tapi melalui liberalisasi perdagangan, ada kelonggaran-kelonggaran yang diberikan kepada negara-negara yang menjalankan hubungan perdagangan. Ia meliputi kelonggaran dalam pegangan ekuiti asing, penurunan tarif, kemasukan tenaga buruh dan juga pelaburan asing ataupun kita panggil sebagai foreign direct investment, okay? FDI dari negara luar ke dalam sesebuah negara. Jadi negara yang terlibat secara langsung dalam perdagangan bebas ini mempunyai hak untuk menjual barangannya kepada negara lain tanpa sebarang sekatan. Okey, itu ialah liberalisasi perdagangan. Ingat, tiada syarat pegangan atau sekatan dalam hubungan perdagangan antara sesebuah negara dengan negara yang lain. Okey, sekarang kita lihat kelebihan dan kekurangan liberalisasi perdagangan. Kita lihat kelebihan dululah. Okey. Yang pertama, kelebihan liberalisasi perdagangan ini ialah interaksi dan transaksi antara negara menjadi lebih intensif tanpa dibatasi oleh undang-undang dan peraturan. Kalau sebelum ini banyak perkara yang perlu diambil kira sebelum kita membuat hubungan perdagangan. Tapi dengan adanya liberalisasi perdagangan ini, ia menjadi semakin mudah. Yang kedua, memudahkan pergerakan barang, perkhidmatan dan sumber antara negara yang berbeza. Yang ketiga, mengurangkan kos pengeluaran, meningkatkan kecekapan pengeluaran dan daya saing negara. Yang keempat, membolehkan penempatan sumber negara ke dalam industri yang sesuai untuk memperoleh keuntungan yang maksimum. Yang kelima, memperoleh keuntungan dan berjaya menambah tenaga kepakaran dalam jangka panjang. Sebab apa? Sebab makin banyak kita buat hubungan dengan negara luar yang kurang birokrasi ataupun kurang sekatan perjanjian, maka kita boleh ambil ramai tenaga pakar lah. Yang keenam, kemasukan pelaburan asing menambah modal dan merancakkan kadar pertumbuhan ekonomi negara. Bila ramai pelabur asing, maka ia juga menyumbang kepada aktiviti ekonomi negara. Jadi dapatlah kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Yang ketujuh, membuka persaingan yang sihat, menggalakkan inovasi dan pemindahan teknologi. Bila liberalisasi perdagangan berlaku, persaingan makin hebat. Jadi mahu tidak mahu, firma akan cuba membuat inovasi, pemindahan teknologi, maka ia akan menjadi satu persaingan yang sihat. Manakala yang ke-8 adalah memperluaskan pasaran pekerjaan. Bila semakin ramai pelabur asing daripada luar, dan juga banyak modal dalam negara, maka firma akan buka lebih banyak pekerjaan dan ia dapat memperluaskan pasaran pekerjaan dalam sesebuah negara. Baiklah, sekarang kita lihat pula kekurangan liberalisasi perdagangan. Pertama sekali, industri tempatan tidak mampu bersaing dengan pelabur asing yang memasuki pasaran tempatan. Kenapa? Sebab bila untuk industri-industri muda yang baru hendak berkembang, bila ada firma-firma gergasi lah kita panggil daripada luar negara yang masuk ke dalam sesebuah negara,
maka ia akan menyebabkan firma tempatan ini susah untuk bersaing. Ialah sebab orang lebih kenal produk-produk daripada luar ataupun kualiti mereka lebih bagus. Jadi firma tempatan akan menghadapi kesukaran untuk bersaing di pasaran tempatan. Yang kedua, sekatan pelaburan oleh negara maju dalam sesetengah industri seperti sektor automotif. Macam sekarang ni monopoli untuk sektor automotif ni macam Jepun. Okey, jadi ada beberapa sekatan yang terpaksa kita hadapi. Yang ketiga, kebanyakan perjanjian perdagangan bebas ataupun FTA tidak bersifat dua hala, malah biasanya merugikan negara sedang membangun. Bersifat, ya, tadi ada typo sedikit, bersifat dua hala. Yang keempat pula adalah hasrat perkongsian kepakaran dan proses pemindahan teknologi tidak berlaku sepenuhnya. Manakala yang kelima adalah kebergantungan ekonomi negara terhadap pelaburan asing dan industri luar mendominasi pasaran tempatan. Panjang boleh proses perdagangan, siap pun 6 minit. Belum ada blok ekonomi pun. Lantak lah. Baiklah, sekarang kita lihat pula blok ekonomi dan perjanjian perdagangan. Jadi apa itu blok ekonomi, apa itu perjanjian perdagangan? Blok ekonomi ialah satu kumpulan negara yang terdiri daripada beberapa negara yang berada dalam suatu rantau yang berhampiran untuk menjaga kepentingan ekonomi bersama. Contohnya apa? Kesatuan Eropah ataupun European Union, EU. Okey. Kenapa? Okay, nanti kita akan lihat kenapa. Okey, kedua ialah perjanjian perdagangan. Okey, perjanjian perdagangan ialah perjanjian yang ditandatangani oleh dua atau lebih negara atas persetujuan bagi isu tarif, kuota dan sekatan perdagangan lain semasa menjalankan urus niaga sesama negara. Okey, contohnya ASEAN Free Trade Area, AFTA. Okey, sekarang kita lihat sedikit objektif untuk blok-blok ekonomi ataupun perjanjian perdagangan. Jadi contoh dalam blok ekonomi ini, okey, ini ialah EU kan, Kesatuan Eropah. Jadi matlamat untuk EU ini adalah untuk mengimbangi kekuatan ekonomi Amerika Syarikat dan Jepun yang sukar diganggu gugat oleh mana-mana pihak. Okey, antara tujuan mereka adalah untuk menghapuskan duti kastam untuk semua negara anggota, memastikan perdagangan dijalankan secara bebas, memberi kebebasan pengaliran modal dalam kalangan negara anggota, menyelaraskan dasar kewangan dan dasar fiskal dalam negara anggota dan juga yang kelima menggalakkan perkembangan aktiviti ekonomi dalam negara anggota. So itu adalah blok ekonomi. Contoh, ada banyak lagi blok ekonomi yang lain, nanti kamu boleh cari. Okey, kita tengok pula contoh untuk perjanjian perdagangan AFTA. AFTA ini dibuat dalam kalangan negara-negara ASEAN. Apakah tujuan perjanjian AFTA ini dibuat? Pertama sekali untuk tingkatkan daya saing ASEAN sebagai pangkalan pengeluaran dalam pasaran dunia melalui penghapusan halangan tarif dan bukan tarif dalam kalangan negara-negara ASEAN. Jadi kalau bila buat begitu akan jadi lebih murah lah barang-barang itu dan mampu bersaing. Kedua, menarik kemasukan pelaburan langsung asing. Ketiga, pengguna dapat memperoleh barang dagangan daripada pengeluar yang lebih cekap di ASEAN. Yang keempat, mewujudkan perdagangan intra-ASEAN dan meluaskan pasaran keluar negara. Kelima, persaingan menguasai pasaran yang terbuka dalam kalangan negara ASEAN akan meningkatkan mutu keluaran dan harga barangan. Dan akhir sekali adalah untuk skala pengeluaran yang besar bagi memaksimumkan penggunaan input pengeluaran. Jadi itu adalah blok ekonomi dan perjanjian perdagangan. Ia merupakan dua perkara yang berbeza. Okey, seterusnya kita akan lihat kesan positif blok ekonomi dan perjanjian perdagangan. Pertama sekali, kesan positif.
bila ada blok ekonomi dan juga perjanjian perdagangan. Yang pertama, menggalakkan pemindahan teknologi dan kepakaran. Okey, yang kedua adalah perluasan pasaran. Ketiga, mobiliti modal dan tenaga kerja. Keempat, peningkatan pelaburan langsung asing. Kelima, pertambahan peluang pekerjaan. Keenam, peningkatan daya saing negara dan kualiti barangan. Ketujuh, perkongsian sumber tenaga dan bahan mentah. Ke-8, penjagaan alam sekitar. Okey, cikgu akan bagi kamu latihan untuk kamu huraikan mengenai isi-isi yang ini. Okey, seterusnya adalah kesan negatif blok ekonomi dan perjanjian perdagangan. Pertama sekali adalah kegawatan ekonomi. Bagaimana dia boleh mewujudkan kegawatan ekonomi? Sebab bila tidak ada sekatan, mudah untuk negara-negara itu masuk dan meletakkan modal. Tapi mudah juga untuk negara-negara tersebut mengeluarkan kembali modal mereka. Jadi bila ada penarikan modal secara tiba-tiba, ia akan menjejaskan ekonomi dalam sesebuah negara. Jadi berlakulah kegawatan ekonomi. Yang kedua adalah tekanan ekonomi dan bebanan hidup golongan miskin. Sebab bila berlaku banyak keluar masuk aktiviti perdagangan ini, ia akan menyebabkan peningkatan dalam harga barangan dan kos sara hidup. Jadi itu akan memberi tekanan kepada golongan miskin. Yang ketiga adalah corak penjajahan baharu ekonomi, yang mana kemungkinan besar pemodal asing ini akan memonopoli ataupun mengeksploitasi ekonomi dalam sesebuah negara, lebih-lebih lagi untuk negara yang membangun. Keempat, masalah lambakan barang. Bila terlalu banyak barang daripada luar negara yang masuk, kemungkinan lambakan barang untuk barangan tempatan dalam negara sendiri. Yang kelima adalah pencemaran terhadap budaya tempatan. Sebab bila pelabur luar masuk, mereka juga akan bawa masuk sekali budaya mereka. Jadi bila ada budaya-budaya yang tidak elok, maka dia akan menyebabkan kemungkinan besar masyarakat kita juga terikut-ikut, dan ini akan memberi impak terhadap pencemaran budaya. Dan akhir sekali adalah ancaman kepada industri muda tempatan. Jadi itu sahaja topik pembelajaran kita pada hari ini, iaitu kita sudah belajar mengenai liberalisasi ekonomi, blok ekonomi dan juga perjanjian perdagangan.